buat haji ifrad pun sa'i untuk haji. Jadi mana dia bila bila selesai daripada tawaf rukun nanti dia tak perlu sa'i lagi. Dia tak perlu sa'i. Jadi kalau orang buat haji tamattu pun sa'i dia untuk umrah. Kalau orang buat haji kira lagi ifrad, sa'i ni lah sa'i untuk haji. Lepas tawaf rukun lagi ataupun dipanggil tawaf ifadah ataupun dipanggil tawaf ziarah, maka dia tak perlu lagi sa'i. Kemudian seterusnya panjang hadis ni, sebenarnya panjang ini pun dia ringkas. Hadis ni panjang. Pasal hadis Jabir ni dia akan cerita macam kita. Dia kata satu persatu bermula Rasulullah keluar dari Madinah sampai balik tu. Cuma hadis-hadis lain sahabat menambah-nambah. Dia tambah hadis lain tu akan memuatkan lagi. Dia hadis Jabir ni memang cukup lah. Kalau nak khusus haji, ambil hadis Jabir je. Ambil hadis Jabir ni je. Ambil Sahih Muslim, mahu ke baca satu jam siap. Dan carilah hadis-hadis lain sebagai menambah mana yang tadi sebut dalam hadis Jabir. Dan ada lagi tambahan-tambahan dia disebutkan dari sahabat diriwayatkan sebagai sahabat. Tapi cara pastinya hadis Jabir merupakan hadis yang paling sempurna dalam bab. Kemudian rawi ni perawi hadis ni Jabir. Rawi ni lah Jabir. Jadi rawi mana orang yang meriwayatkan hadis Jabir. Jabir menuturkan hadis ni. Jabir cerita ni. Dan di dalam ni diterangkan ketika telah tiba hari tarwiyah. Hari tarwiyah ni adalah 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Dinamakan hari tarwiyah. Tarwiyah bermaksud mereka ni mengaku air. Tarwiyah bermaksud mengaku air. Pasal zaman dulu dia tak ada saluran air. Jadi hari tarwiyah ni mereka mengaku tarwiyah bermaksud mengaku air. Mengaku air ke Mina, ke Arafah untuk digunakan bagi musliman. Tiba hari tarwiyah, hari ke-8 Hijrah, beliau dan para sahabat sampai masuk dan GMC yang besar belakang mereka. 2 orang perempuan semua dia akan ke Mina. Kalau kita pergi ke tamu haji, dia tak pergi ke Mina. Hari tarwiyah dia akan ke terus ke Arafah, ke Pasar. Pada masalah jalan raya, sesatkan jalan raya. Kalau ke Mina, kemudian patah balik ke Arafah. Kemudian dari Arafah terus patah balik ke Muzdalifah, ke Mina. Tukar langgar dia, pasal orang terlalu. Jadi kalau kita pergi dalam rumah yang kecil, boleh ada orang biasa pergi ke dalam rumah yang ada seorang biasa pergi. Kami pergi dia tak ramai, dia boleh buat. Dia naik koster, misalnya koster. Okey ya. Jadi hari tarwiyah, beliau dan para sahabat berangkat ke Mina. Nabi berkenderaan, dia naik unta di Al-Qaswa. Dan melakukan solat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina. Subuh keesokan hari. Ini hari ke-9. Subuh hari ke-8 Rasulullah semayang di Mekah. Zuhur, asar, maghrib, isya, hari ke-8 Rasulullah semayang di Mina. Itu juga keesokan subuh 9 Zulhijjah Rasulullah semayang di Mina. Semua urusan solat selepas kita keluar dari Mekah ialah kosong. Sama ada musafir tak musafir ke, batu semua sahabat dia kosong. Termasuk sahabat yang menetap di Mekah. Dipanggil qasar kerana musuh. Di sini tak perlu lagi dipanggil aku bangga Syafi'i, tak perlu macam gawai agama tak mati kita tinggalkan. Itu dia mematikan sunnah. Qasar kerana musuh, qasar kerana buat haji. Tak perlu panggil aku ni dia musafir tak musafir, yang penting Rasulullah buat. Kerana sahabat Mekah pun bila dia orang datang ke Mina saja, itu juga semasa di Arafah sudah patah balik ke Mina untuk melontar. Semua kosong kecuali 2 tempat je jamu.
iaitu di Arafah. Kita akan sebut nanti jamak takdim zuhur dan asar, dan di Muzdalifah jamak takhir maghrib dan isya. Semua urusan lain semayang kosong. Kosong tanpa jamak. Dipanggil kosong kerana nusuk. Kosong kerana buat haji. Termasuk sahabat-sahabat Mekah. Tak payah maki lah mazhab. Aku mazhab Syafi'i tak payah maki. Nabi buat itu buat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW adalah contoh tauladan yang baik. Tak payah maki. Aku mazhab tak payah. Jadi tolong kan. Nampak tolong kan. Bila Nabi buat, Nabi buat. Dan saya nak jelaskan bahawa orang haji tidak disunat sembahyang raya dan sembahyang Jumaat. Nak sebut aneh tidak? Sebut aneh kita. Ada orang kita dia pergi sembahyang raya pagi 10 Zulhijjah dia berak di sembahyang raya. Orang sembahyang raya di Masjidil Haram. Itu Rasulullah tak sembahyang raya. Orang haji tak disunat sembahyang raya dan sembahyang Jumaat. Kamu bukalah buku hari Jumaat. Berada di Mina hari Jumaat. Dia tak sunat sembahyang Jumaat. Dia tak sunat. Tapi buku hari Jumaat dia tak sembahyang Jumaat. Bahkan dia tak sembahyang raya. Hari raya bagi orang haji. Sebab aneh lah. Jadi aneh tolong. Aneh tolong. Ada yang bekerja bukan pada 10 jam. Kerja bukan Nabi sembahyang raya di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Dia tak sunat. Tak sunat. Tak sunat. Itu perlu kita beri perhatian. Ada lah orang biasa pergi. Dia bawa nak main pemain dia. Ini sembahyang raya tak? Ada kerja tu. Kalau Jumaat dia pergi main raya tak sunat lah. Orang haji dia tak sunat sembahyang Jumaat dan sembahyang raya. Ya? Jadi semua urusan solat bila bertolak ke Mina, ke Arafah, berada di Mina semua, semuanya kosong. Kecuali 2 tempat saja jamak dan kosong. Ada 2 tempat di Arafah jamak takdim zuhur dan asar, dan di Muzdalifah jamak takhir maghrib dan isya. Ya. Beliau berhenti sejenak hingga matahari terbit. Rasulullah berhenti sejenak itu selepas solat subuh. Selepas solat subuh 9 jam. Rasulullah berhenti sejenak sehingga terbit matahari 9 jam. Beliau meneruskan perjalanan ke Arafah. Lepas terbit matahari, Rasulullah meneruskan perjalanan ke Arafah. Dari Mina itu lagi Mina. Beliau dapati khemah telah didirikan di tanah Namirah. Namirah itu Masjid Namirah sekarang. Masjid Namirah. Masjid Namirah. Masjid Namirah. Namirah ni kita masuk Arafah ni kan? Namirah ni kita masuk Arafah ni, di situ Rasulullah mandi sunat untuk bersuci dan sebagainya. Beliau turun di tempat itu. Rasulullah turun di Namirah. Namirah ini border. Di border pada di masjid, ada satu masjid Namirah. Orang putih kan? Beliau turun di tempat itu hingga ketika matahari tergelincir. Beliau menyuruh disiapkan unta Qaswah. Kita Nabi bernama Qaswah. Maka disiapkan unta di depan beliau. Beliau mendatangi Batnul Wadi. Batnul Wadi adalah lembah. Nama wadi itu Wadi Qurainah, dekat dengan Namirah itu. Dan berpidato. Pidato itu khutbah. Pidato maksudnya khutbah kepada manusia. Sebab tu khutbah pada hari ini dah di masjid Namirah. Khutbah haji dah di masjid Namirah. Jadi saya langsung tu. Baru ni ada khutbah haji ni. Ini satu ada tunjuk. Tapi rakam lah Mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz mata buta. Dia khutbah haji tahun ni. Dia khutbah di masjid Namirah tu lah. Terus speaker dia banyak orang tahu. Khutbah haji tu di masjid Namirah. Border dengan
border dengan Arafah. Masjid tu tak jauh, bukan masjid tu. Dia kata masjid yang sedar ni. Tolong. Situ tak masuk Arafah lagi, border. Border di situ Rasulullah khutbah. Tak masuk syarat. Khutbah Arafah. Khutbah Arafah. Selesai berkhutbah, Rasulullah suruh menyerukan azan dan iqamah, kemudian solat zuhur. Solat zuhur di qasar. Yang menyerukan iqamah, Rasulullah suruh iqamah, lalu melakukan solat asar. Rasulullah jamak takdim zuhur dan asar. Jadi sunnah di Arafah ialah jamak takdim zuhur dan asar. Jadilah aku mazhab Syafi'i. Saya kira ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku musafir, semua musafir. Dia datang dari Madinah. Sahabat itu apa? Qasar sekali. Rasulullah tak kata apa. Qasar dan jamak. Jadi aku datang aja. Sampai bergaduh-gaduh. Tahu saya pergi haji itu, pegawai agama itu bergaduh dengan syarat pegawai agama Raja Arab Saudi. Dia kata, macam mana kamu semuanya ni? Ini sunnah. Jamak ni cakap arah aku. Saya gaduh. Aku mazhab kami, mazhab Syafi'i. Saya nak kata tolong kan. Budak jangan KL lah. Dia kan budak dah. Aku jamak. Tapi ada juga yang ikut-ikut belakang tu. Sama tak saya tu ramai orang. Orang nampak kelak. Orang nampak kelak. Apa yang pula orang kelak? Saya orang nampak kelak ramai. Dia kenal kita. Dia nak ikut saya boleh. Saya nak jamak pasaran tu. Tak boleh. Naik kira saya jamak pasaran. Dia kan kata Allah. Ambil sunnah. Dia nak ikut. Orang pelan, bawa tongkat Ali, ginseng, bagikan. Terseksa batin tu. Dia kata, Ali tak biar puas lagi. Nak pergi bawa. Aku minum lah, minum. Terseksa batin. Jadi hantar barang yang ditegak. Ginseng bagi tongkat Ali. Nak apa? Ali kini. Mana kan dia? Yang bawa bahaya, naik semangat pun. Power Rangers. Dia bagi. Kalau oleh pusat pun bagi tongkat Ali. Maka saya pernah dengan orang buat kelas kan. Ada saya kira. Jumpa. Dia bagi tongkat Ali. Ginseng aku kacau. Dia dibina dia bagi. Pada dia minta otak. Dia pakai tongkat Ali. Kuat. Benda lain kuat. Bahaya juga. Okey. Itu sunnah ni. Orang ikut dah semai dia buat dia. Yang kita malah nak gaduh-gaduh kan. Okey. Dah syarat baru syarat dia tegur. Dia sunnah Nabi. Dia tegur tapi itu dia tegirkan kepala. Apa dia awal. Manalah ini belajar sunnah. Maya. Di antara kedua solat itu beliau tidak melakukan sesuatu solat. Rasulullah tak sembahyang sunat apa. Kalau zuhur dan asar. Rasulullah qasar dan jamak. Kemudian beliau berkenderaan. Habis sembahyang zuhur, Rasulullah berkenderaan, dia naik unta dia menuju ke tempat wudu. Beliau jadikan perut unta qaswa pada batu besar. Iaitu batu besar dekat Jabal Rahmah. Batu situ Rasulullah buku di Arafah. Akan batu tu agak kiblat. Batu tu dia masih ada lagi sekarang. Ia ada Jabal Rahmah. Di situ Rasulullah buku duduk atas batu sampai terbenam matahari. Dan beliau jadikan jalan untuk orang lewat di mana sahabat-sahabat dan di mana. Beliau menghadap kiblat dan tidak henti-henti beliau wukuf hingga matahari terbenam. Kita orang Melayu tak tahan dia duduk kaki tengok. Sedangkan dia